Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam nak tidur kan. Selamat petang, lewat petang. Selamat lewat petang kepada semualah kawan-kawan. Hari ini kita bertuah kerana dapat bersama dengan seorang tokoh yang Tokoh. tokoh lah kira jawatan orang kata apa, orang penting dalam industri juga. Ketua Pegawai Eksekutif, CEO, nak menyebutnya tu penuh mulut, Persatuan Penasihat Syariah bagi Kewangan Islam, Ya. Association of Syariah Advisors in Islamic Finance. Penuh nak sebut, atau lebih dikenali sebagai Asas je lah, Asas. Encik Mahta Abdullah, selamat datang. Assalamualaikum Encik Mahta. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Suara khabar? clear Soal clear, Okey. Macam mana dengan new normal? New normal. Di normal ni saya memang daripada dulu saya banyak kerja kat rumah. Jadi Dah. dekat rumah memang ada office. Jadi Canggih. jadi bila kena kerja kat rumah tu okey je lah. Boleh adjust lah. Tak kekok lah. Taklah kekok, cuma masalah dia office ni dekat dapur. Orang masak berbau kan. Itu bukan masalah tu, itu advantage. Masalah sikit lah. Kadang-kadang wife dengan anak-anak tanya juga boleh tak dia nak blend something ke, okey ke. Dia boleh jadi advantage juga tu kan. Tapi tester tu saya lah. Food tester tu selalu saya lah. Kata dia punya ni lah. Dia punya keadaan dia lah dan keadaan kita sekarang ni. Hari ni kita nak sembang-sembang lah dengan Encik Mahta. Mungkin ramai yang dah nampak, dah kenal Encik Mahta di sana sini sebelum PKP dulu kan. Mengetuai satu organisasi yang orang kata apa, tidaklah orang kata besar tapi tapi signifikan juga dalam orang kata dalam kewangan Islam ni, dan juga ramai je yang tanya Asas ni buat apa dan sebagainya. Tak apa, itu kita cerita kemudian lah. Kita ni kan. Tapi sebagai orang yang lama dalam industri, yang lama sungguh, saya ingat Encik Mahta pun pernah share dulu pernah kerja Bank Bumi tahun zaman 83. Zaman Jalil Ibrahim. Jalil Ibrahim lagi. Zaman tu ke? Kan dia masa tu lepas tu kot. Tahun 83 tu saya tak pasti. Masa tu skandal BMF kat mana? Dah mula ke dah belum? Rasa dah towards dah meletup lah, Roger Tan apa semua tu dah ni kan. Mana bukan semua orang ada pengalaman tu. pengalaman yang berharga lah kan, the early years tu kan. Mungkin Encik Mahta boleh share sikit lah, kata apa, dalam kewangan Islam ni, apa orang kata apa the early exposure of Encik Mahta ni. Bila first time dengar kewangan Islam tu, bank Islam tu zaman bila? Ke zaman tu dah dengar ataupun macam mana? Mungkin kita boleh mulai dari situ lah. Silakan. Saya lepas SPM, saya terlepas masuk universiti. Jadi saya masuk kerja Bank Bumi Putra dulu. Dekat bangunan Bank Muamalat sekarang ni. Menara Bumi Putra. Bank Bumi Putra Malaysia Berhad, BBM. Menara Bumi Putra. Menara Bumi Putra. Dia dulu siapa kerja Bank Bumi ni macam kerja Petronas lah. Hebat. Memang gah lah. Masa tu kira kalau dapat kerja Bank Bumi tu kira memang hebat dah lah. Zaman tu saya rasa, dan ramai orang akan rasa macam tu. Ya, betul. Dari segi sukan pun kita ada sportsman Malaysia rasa, dengan Mumtaznya, dengan Hanafiahnya, dengan ramai. Ya, betul. Kan? Cyclist Malaysia, semua tu kira sportsman Malaysia banyak dekat Bank Bumi. Menarik. Lepas tu Bank Bumi ni pula kira mungkin masa tu saya start sebab Bank Bumi nak start, saya involve dalam projek the first ATM system dekat Malaysia. Nak meremang bulu rumah. Saya ditawarkan untuk masuk tim data center tu. Tapi lepas SPM jadi apa ni, macam club biasa je lah.
Masa tu Bank Bumi nak start, bila dia tanya saya teringin tak nak start nak involve dalam first ATM system dekat Malaysia. Saya kata wah, ATM ni apa benda? Kan? Duk tengok je lah macam orang kata wow, okey. Masa tu pun antara TV yang canggih TV3 lah. 1983, 1982 tu lepas SPM tu TV3 tu kira canggih lah. Kita tengok lah orang duk tekan duit, keluarkan duit kot mesin. Wow. Ni macam mana ni kan? So bila dia kata kalau berminat, dia kata we will put you in data center, tapi memang your project adalah apa tu, involved in ATM. Oh, sinting lengan lah kata okey. Masa tu Encik Mahta interview masuk Bank Bumi tu macam memang orang kata interview tu yelah bukan semua orang boleh dapat kan, tapi masa tu pergi interview tu kira orang apply, kita apply, depa panggil interview tu dapat, maknanya apply. Memang apply memang, lepas tu interview tu dapat. Apply terus dapat. Oh. Apply terus dapat. Apply pun tengok, saya tak salah, saya tengok dalam iklan Langsung Khabar kot. Langsung Khabar dia kata ada jawatan kekosongan. Dia kata zaman dulu mudah dapat kerja tu, boleh bayangkan lah bila mudah. Oh dapat kerja. Sebab dapat. Tu boleh faham lah. Dulu saya tak faham pasal apa orang yalah generasi tu tak masuk universiti. Kadang-kadang dapat offer tapi nak kerja dulu. Lepas SPM dulu memang banyak orang kerja. Clerical banyak start dengan SPM, lepas tu baru start buat diploma part time. Masa tu zaman tu ada diploma part time. Dia panggil KLK. Kelas luar kampus. So mana dia malam pergi kelas buat diploma. Okey. Banyak yang buat, dia panggil KLK. ITM lah masa tu, ITM buat kampus banyak untuk diploma. Yang lepas ini tak ada. Ini tak ada dah zaman kita. Zaman ni semua masuk universiti tapi macam tak reti apa jugalah bila kan. Okey. Balik sekolah tadi ke data center ni. So bila saya kerja kat data center tu, kalau ada orang yang lama-lama dia ingat atas menara bank muamalat tu dulu ada lambang Bank Bumi on the top kat atas tu. So atas sekali tu adalah surau. Okey. Atas logo tu surau. Bawah surau tu adalah office saya dulu. Okey. Office kami tinggi tapi tak lagi. Tapi tak ada tingkap. Memang betul-betul ni. Vault ni, secret vault ni. Office tak ada tingkap masa tu. Ingat lagi masa nak set up ATM tu, kita tengah cari tempat. Masa tu di Malaysia memang tak ada langsung lah. Tak ada ATM. Tak ada ATM sistem. So dia pilih UPM sebagai first spot untuk test ATM sistem tu. Tapi dia panggil juara. Ya betul, juara. Juara. Kad dia warna putih, lepas tu ada biru macam tu lah. Kad juara. JUWARA. Ya, juara. So, tengoklah macam mana budak-budak ni bagi hilang kad, PIN number terlupa, apa bala semua tu macam tu lah. Masa tu lah, masa break time tu kawan-kawan yang kerja Bank Islam start dekat sebelah bangunan Bank Bumi. Dia dekat bangunan Menara Datuk Zainal. Ya, bangunan Datuk Zainal tu. So masa lunch time tu dia orang ajak lah, Tah, ni lah join Bank Bumi. Bank Islam. Masa tu kita first time dengar Bank Islam ni kan. Bank Islam ni apa benda? Bank Islam ni. Tanya dia balik, Bank Islam ni apa benda? Aku pun tak tahu dia kata. Kan? Atuk, ajak aku kerja Bank Islam macam mana? Aku dah kerja Bank Bumi elok-elok. Alah, dia kata ramai orang Bank Bumi masuk Bank Islam. Memang ramai pun. Memang kan dia orang yang sama, sistem yang sama kan. Sistem yang sama. Saya ingat lagi. Masa tu kita selalu bersembang pasal Bank Islam ni dekat Masjid Jamik. Okey. Dekat masjid. Dekat serambi Masjid Jamik tu, especially kalau lepas Jumaat. Yang tidur, yang lelap mata, yang lepas asar ke, lepas Zuhur pun kadang ada juga lelap dengan azan asar je, right tu. Okey. Duk cerita tentang Islamic banking di situlah. Apa ni Islamic bank, apa benda semua. Dan ada benda-benda yang dia kata berbeza masa tu adalah pagi-pagi bila buka office selalu baca Quran dulu. Wow, kita kata.
Betul bank Islam tu. Bank Islam. Okey, alright. Okey, bank Okey, Islam. alright. Tapi dari segi sistemnya, kalau tak salah saya dulu, dia punya teller machine, teller bank Islam tu banyak ikut bank bumi punya sistem. Okey. So tu saya kata lah, kalau saya tu dia kata mainlah masuk bank Islam, dia kata tak beza banyak sangat pun. Kan, tapi saya kata nantilah kejap. Bank Islam tak ada ATM lagi. Saya nak bank bumi punya ATM dulu kan. Tapi saya tak lama dekat situ, tak mungkin setahun. By the time towards penghujung tu, saya tengah fikir sama ada saya nak sambung belajar, sama ada nak, masa tu Januari intake ada buka untuk ITM intake. Jadi saya apply untuk masuk ITM. Saya minta buat accountancy. Tak tahu sangat pun accountancy ni benda pun. Semua fikir masa SRP tu pernah buat perdagangan dekat sekolah derma, Perlis. Oh, glamour sekolah tu. Sekolah derma. Rasa semua situ artis, semua tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh nasional. Rasa dari situ kan? Maknanya politik ke, artis ke, pelakon ke, memang apa sekolah derma tu lah. Perlis kecil, tak ramai orang. Lepas tu kenal semua orang. Jadi sekolah pun sama ada sekolah derma, kalau ataupun sekolah Syed Hassan, ataupun adalah sekolah Syed Ahmad. Ada 4-5 sekolah aja sekolah pun. Tapi sekolah di Kangak tu sekolah derma lah. So saya ingat masa SRP saya pernah ambil perdagangan, jadi saya kata okeylah, safe bet masuk buat DIA lah dekat ITM. So masa nak berhenti tu ingat lagi jumpa head HR Bank Bumi, sama nama dia tak ingat nama dia, Kamso something, perempuan. Dia kata nanti balik lepas ATM nanti dia kata masuk baliklah Bank Bumi. Lepas diploma nanti masuk balik Bank Bumi. Anytime dia kata you can come back. Kata okeylah. Masa tu tak risau sangatlah buat kerja ni. Kan? Masa itulah first time saya dengar apa tu pasal Bank Islam ni. Lepas tu masa masuk ITM, masa buat accounting tu saya ingat saya 1980s tu, saya masuk ITM 1984. Saya beli buku Dr. Sobri Solomon. Perbankan Islam. Saya beli buku tu, saya baca, saya bayangkan Sobri Solomon ni Solomon kan, mesti ingat orang besar-besar. Kan? Yalah. Kan? Saya jumpa dia tahun 2018 masa dia buat CSA. Yang tu lah first time tu. Itulah saya kata Allah, saya peluk, saya kata doktor, saya baca buku doktor daripada tahun 80-an lagi dia, saya kata. Tentang Bank Islam ni. Itu masa kerja Bank Bumi tu sekali, baca buku Dr. Sobri Solomon tu kali kedua. Yang saya berkecimpung tentang Islamic banking. Itulah awal-awal. Masa tu saya perhati je lah perkembangan Bank Islam, perkembangan Islamic finance kat Malaysia, takafulnya, capital marketnya. Sampailah saya masuk. Jadi lepas habis diploma tu, maknanya Encik Mata tak masuk line-line Islamic banking tu, tak masuk lagi lah. Tak masuk. Buat apa lepas tu? Lepas tu masa bila pula masuk UIA tu? Okey. Lepas habis diploma accountancy tu, saya sambung catat SIMA dekat Shah Alam. Alright. Tapi tak habis sebab masa ITM Shah Alam masa tu dia kata kena clear level 3 baru dia sponsor. So nak clear level 2 tu pun mengah. Duit sendiri kan. Kalau tak salah saya 1987 tu pound naik sampai 3 kali ganda ke 4 kali ganda. Dia pakai ni dia pakai pound duit sendiri. So tak ada duit dah. So saya kerja balik lah tahun 88 tu saya kerja balik. Saya kerja dekat Frim sekejap. Frim di Kepung. Lepas tu saya balik kerja dekat Perlis. Pembadanan Ekonomi. State Economic Development. Masa tu siapa MD lah? Hamid Wampan Wantih? Masa tu chairman Tan Sri Hamid. Pak Wantih. Deputy chairman masa tu ni pemegang Mohor. Datuk Tan Sri Syed Daniel. Dia kaki tangan awam lah waktu tu. Dia setiausaha kerajaan di Perlis.
Oh, SUK Perlis. Dia memang Perlis kan? Dia orang Kedah kot. Oh, dia orang Kedah. Dia orang Kedah. Dia orang Kedah. Okey, PKN. So, itulah kali pertama saya jumpa manusia yang boleh bercakap dan menulis 6 bahasa. Oh, siapa tu? Syed Daniel. Tan Sri Syed Oh, Daniel Syed tu. Daniel. Oh, okey. Dia boleh bercakap dan menulis 6 bahasa. Oh. Dia cakap Thai pun, dia cakap Siam pun. Dia cakap Thai Siam Thai. pun. Dia cakap Siam pun kira Royal Thai punya language. Yalah. Bukan Thai kampung ni. Dia diplomat ke dia? Maksudnya dia macam mana dia acquire that tak pasti. Dia ni linguist lah. Dia orang rajin belajar. Oh, I see. Dia rajin belajar. Dia cakap Tamil, dia cakap Cina, dia tulis dan dia cakap dan dia boleh baca. Oh, itu saya amazed. Saya amazed dengan dia masa tu. Antara orang yang buka mata saya kata wow. Ini tak impossible ni saya kata ni kan. Ya. Dia patutlah jadi penyimpan maha besar tu memang. Sesuai sangat lah tu. Sesuai. Dia knowledgeable dan dia adat istiadat ni dia faham dia sequence dan protokol tu dia faham lah. Dia faham. Ya, betul. Oh, zaman tu. Lepas tu 91 saya datang balik KL. Masa tu ingat berhajat nak sambung buat advance diploma. Di ITM. ITM masa tu tak ada degree lagi. Okey. ITM ada advance diploma. 91 kot balik datang KL. Tapi masa tu saya join satu group dia panggil Turnaround Managers. Turnaround Managers ni buat restructuring. Dia restructuring, turnaround, mergers. So masa tu dah expose on restructuring ni lah. Corporate dah. Corporate dah. Itu yang masa 91, 95 tu saya dah nak kata tak minat accounting tu tak juga. Tapi saya rasa macam accounting ni dah boleh sikit dan tu yang decide buat law tu. Yang 95 decide nak buat law pula. Pening juga kepala orang. Daripada accounting nak pergi law. Kan? Nak cari apa tu? Nak cari apa? Nak cari ilmu laduni ke apa? Tak tahu jugalah. Saya rasa macam accounting ni dia ajar untuk saya balance dalam hidup lah. Okey. Balance satu hal tapi nak kena profitable. Dia kita kena untung dan kita kena banyak aset, kita tak boleh banyak liability. Itu yang accounting ajar saya kan. Ya, betul. So saya kata okeylah saya belajar law pula lah untuk application untuk faham tentang law dan mungkin sebab saya masuk UIA tu sebab saya rasa saya tak boleh nak menjelajah semua negara Islam. Jadi saya orang kata kalau masuk UIA tu jumpa macam-macam jenis. Itulah first time jumpa yang pergi solat bawa kerih yang dekat PJ lah, UIA PJ. Ada yang pergi kan orang mana ke Qatar ke mana ke yang solat bawa dagger tu kan. Gambit tu kan. Saya kata wow. Masa tu lah juga tengok orang daripada Bosnia solat pakai skirt dengan pakai kain. Saya kata okey. Macam-macam. Saya orang Perlis kan. Orang Perlis ni faham je lah. Bismillah lain. Ya, betul. Jadi arwah ayah saya dia banyak pengaruh saya juga. Arwah ayah saya ni dia tak banyak cakap tapi dia bagi peluang untuk saya, dia buka peluang saya untuk cari ilmu. Dia kata hang jangan heran orang buat macam-macam. Dia kata ingat Perlis ni saja ke dia kata orang Islam ni dia kata. Hang pergi belajar dia kata. Hang pergi tengok orang. Jangan heran kenapa orang saya first time dalam hidup saya ingat saya umur 8 tahun kot saya pergi Penang. Solat Jumaat di Penang, azan 2 kali, panik saya. Sebab lepas azan pertama tu orang bangun, saya kata ya. Awak orang bangun dah ya. lepas tu azan lagi sekali. Saya tanya dia lagi ya. Awak orang azan 2 kali. Dia diam, dia kata diam. Nanti lepas sembahyang aku cerita. Lepas sembahyang dia kata hang ni dia kata hang kena tengok dunia dia kata. Jangan ingat Perlis tu saja yang semua betul dia kata. Satu cara yang dia buat tu saja yang boleh buat dan kena buat. Hang pergi tengok. Betul. Pergi berjalan hang tengok, hang belajar, hang tanya orang,
dan hang ajak orang, dia kata. Itu sebab mak ayah saya cikgu. Oh, cikgu patutlah. Dia cikgu. Tapi dia simple person lah, arwah ayah tu. So, saya banyak jugalah influence by him lah. Itulah saya masuk UIA, saya tengok, okey. Tengok orang hafal Quran, muda-muda. Tengok orang, kan, orang banyak-banyak macam-macam jenis orang Islam lah. Itu saya kata, itu sebab mungkin saya masuk law dan saya nak masuk UIA sebab tu lah. So dapatlah apa yang dicari tu, dapatlah. Dapat. Saya kata, gini rupanya, kan. Jadi taklah boleh orang Allahu Akbar pendek, Allahu Akbar panjang lah. Kan, macam-macam lah perbezaan saya tengok. Dan saya kawan juga dengan budak-budak Afrika, budak-budak luar lah. So masa tu tengok, okey, luas dunia Allah ni kata. Orang kampung, orang Perlis, Ustaz. Masa tu dah ada rupa-rupa nak jadi expatriate ke apa, belum lagi lah masa tu. Tak mimpi pun. Tak mimpi pun. Betul. Tapi teringin lah, doa lah. Ya Allah, dah bagilah. Dapat tengok-tengok dunia ni kan. Dah jumpa dah orang ni, teringin juga nak pergi tempat-tempat dia orang kan. Apa tu dia, habis tu bila dah, mana tak ada niat nak jadi lawyer pun tak ni lah. Saya contemplating masa tu, saya nak buat ekonomi or law. Tapi saya fikir tak ada orang gantung signage Makta Abdullah ekonomis. ada orang gantung signage Makta Abdullah advocate solicitors. Saya kata kan. Betul. Boleh lah. Jadi exposure saya masa restructuring and turnaround tu banyak dealing dengan dokumen. Banyak tengok agreement, banyak tengok documentation apa semua tu. Saya rasa okey lah kot. Bergaduh jugalah dengan arwah Tan Sri Ahmad Ibrahim tu nak masuk buat law tu. Pasal apa? Sebab dia rasa saya accounting, dia kata saya tak boleh buat law. Dia pun, dia kan sebenarnya kan dia pun ekonomis. Itulah saya kata tu lah. Dia kata Tan Sri. So you have to be fair to me kata. Dia pun ekonomis. Dia ambil ni kan. Dia ambil law di Singapura. Cambridge dulu kan. Ya. Cambridge dulu dia ambil ekonomis. Dan lawyer di Sultan lah. Masa tu pun dah umur 30 dah. Masa buat law dekat UIA tu dah umur 30 dah. Dah kahwin, ada anak seorang dah. Pelik lah. Orang lain tak buat. Tak dibuat orang. Tapi kerja lah. Tapi masa tu kerja lah. Weekend kerja. Cuti semester kerja. Kerja lah sebab boleh buat account kan. Jadi saya banyak buat account, buat audit untuk orang lah. Buat dia punya financial statement lah. Especially ujung-ujung bulan tu saya buat sikit lah. Ujung tahun, ujung bulan tu buat account, buat audit lah. So 4 tahun ambil law tu kira okey lah. Maknanya tak ada apa-apa. Alhamdulillah sihat. Tapi wife banyak sacrifice. Wife transfer balik Kedah. Wife dah ada anak kan. Jadi wife banyak sacrifice lah. Bila dah habis tu suruh dia berhenti lah. Kata okey lah, cukup lah kata. You relax lah pula. Apa tu kemudian bila yang orang kata apa? Yang cross path balik yang Islamic finance tu kemudian lagi ke ataupun macam mana? Habis law 1999 tu, masa tu saya ingat ekonomi akan, masa tu kita dah predict dah. Kita tengok banyak Thailand baht dah kena, Indonesian rupiah dah kena. 94, 95 tu kita rasa macam anytime lah ni nak meletup dah ni ekonomi kan. So saya kata okey lah, masa ekonomi down ni saya masuk belajar lah. Things will not move that much kan kat luar. So saya masuk belajar. Jadi bila saya belajar tu, saya ingat by saya habis 99 tu ekonomi dah recover. Tapi tak recover sangat lagi. Jadi 99 tu saya sempat juga celup dekat IT. Dekat IT, jadi saya belajar tentang artificial intelligence ni. Zaman tu dah ada dah. Masa tu dah ada artificial intelligence, dah ada spatial, dia panggil spatial intelligence. Masa tu saya berjaya baru nak start. Jadi tengoklah apa benda yang dicadangkan untuk saya berjaya tu, betapa hebatnya saya berjaya tu. Sampailah tahun 2000 kot saya dapat offer untuk
start asset management company dekat overseas. Okay. Saya pun tak tahu juga apa benda asset management ni kan, tapi dia kata okay, you just go there and set up the office and hire people and get the license and that's it. That's your assignment. Okay. So chambering pun tak sempat habis. 6 bulan je chambering. Bila dapat offer tu tinggal lah chambering, belah lah. Tak gantung lah, gantung nama tak sempat. Tak sempat gantung nama tak? Bukan sebenarnya cerita. Tak sempat gantung nama sebab fikir dah lama dah tak kerja kan. Wife pun kerja seorang. Jadi bila dapat offer yang cantik sikit tu, terus je lah, tinggal je lah chambering tu. So bila buat asset management tu lagi sekali, tu saya rasa third round exposure untuk Islamic finance lah. Kat mana ni? Macam mana? Dekat Singapura dengan Brunei masa tu. Base-nya kat mana? Base dekat Brunei. Base kat Brunei. Itu sebab 2000 tu Brunei baru launch dia punya offshore center. Dia panggil BIFC, Brunei International Financial Center. Kita dah launch LOFSA. Dia launch BIFC. Tapi masa tu memang offshore jurisdiction ni memang the name of game lah. Orang semua cerita tentang offshore, Guernsey, Isle of Man, apa tu semua tu. Memang masa tu saya expose on offshore law. Jadi saya tengok macam mana offshore structure, trust structure. Dapatlah tengok asset management structure masa tu. First time juga masa tu dapat peluang pergi Middle East. Pergi Bahrain, pergi Abu Dhabi, pergi Dubai. Masa tu kita duk promote produk Islamic Finance ni kena gelak je dengan Tok Arab. Sebab masa tu yang jaga finance basically non-Muslim. Fund manager dia non-Muslim. Dia mula-mula tu dapatlah jumpa dengan owner of the fund tu. Tapi bila second round tu, bila kita jumpa dia punya fund, dia kata okay, I like your product but you have to talk to our fund manager. Fund manager dia simple je. Dia kata, brother Makhtar, dia kata my assignment is simple. Dia kata I have to keep the principal intact but I have to make as much as profit as possible. If you can do that, okay, we can proceed. Otherwise, dia kata, thank you. We just have coffee and okay, see you next time. Masa tu produk Islamic Finance pun tak banyak. Was in 2000 lah, tak banyak. Saya stay sampai 2003 kot. Lepas September 11 isu tu semua tu, Islamic financial market collapse in general. Saya keluar, saya balik buat restructuring balik. Buat restructuring, buat turnaround, buat mergers, take over semua. 2008 kot. 2008 saya jumpa Dr. Daud. Saya kata, doktor, saya nak masuk balik Islamic Finance. Sebab sebelum tu saya lepas buat restructuring tu saya join Carrefour Malaysia. Yang dah tak ada dah. Yang dah tak ada dah. Saya join Carrefour sekejap. Lepas tu saya cakap, sebutan sebenar dia Carrefour ke? Macam-macam Carrefour kan? Carrefour, kedai di tepi Simpang 4. Itu dia punya maksud dia? Ya. Dapat kat Malaysia macam-macam nama habis Carrefour dah apa lah. Saya sendiri sebut panggil Carrefour lah. Rumah saya kan orang semaju kan? Carrefour kan? Yalah. Itulah dulu. Itu paling dia masa tu kerja dengan French lah. Banyak French dekat Subang Jaya HQ. So dia lepas tu saya kata, doktor, saya dah meraban dah ni, kata dia dah jual, dah belajar jual cabai, jual bawang semua ni, kata. Jauh dah saya daripada Islamic Finance ni. Boleh tak saya nak masuk Islamic Finance balik? Masa tu kenal Dr. Daud ni masa kat UIA. Mana masa mengaji dulu dia kat situ kan? Dia dah kenal dia kat situ dah. Kenal dia kat situ. Lepas tu masa asset management tu pun kenal dia juga. Dia one of the kenal lah dia masa tu. Dia dah pandai dah Islamic Finance ni. Kita duk menanya dia dah masa tu. Bila jumpa dia balik 2008 tu, dia kata okay. Kalau betul, dia kata let me know when you can start. Tak tahu pun masa tu dia nak buka office kat Dubai. Amani. Tak tahu pun. Masa tu kan memang tengah
Dia rasa dia pernah cerita kot. Masa dia buka tu, lepas tu subprime kan? Subprime. Subprime masa tu. Masa tu pun dah cakap dia, doktor. Ini belon dah nak meletup ni, dia kata. Dia kata tak apa. Dr. Daud ni itulah, kalau dia kata dia nak buat, dia buat. Dia kata okay, you have to, tak tahu pun. Okay, report duty, dia kata okay, pack your bag, go to Dubai. Dia kata nak buat apa kat Dubai? Dia kata you go and set up the office in Dubai. Itulah lagi sekali saya masuk dalam Islamic Finance ni. Tapi masa tu masuk at different level lah. Different level lah masa tu. 2008, 2009 tu Brunei nak buat Center for Islamic Banking. Okay, yang sekarang ni lah CICI BFM tu. So dia tanya macam mana nak buat apa semua. Saya bagi proposal apa semua. So dia kata okay lah. Market pun down, dia kata can you come to Brunei to assist us. Itulah betapa kat Brunei lah. 2009 sampai 2017 tu. Dah jadi apa kata Auda. Jadi Auda. Tak boleh kata Auda, Ustaz. Auda tu awang dan dayang. Yalah. Jadi awang saja. Awang, dia jadi awang. Apa tu maksudnya masa di Dubai tu lah, literally tak ada benda apa lah kan. Set up, dapatkan license. Tapi masa tu sebab walaupun Dubai down, US tengah pick up on Islamic finance sebab banyak orang yang incline into alternative financing and also yang ikut pada apa dia panggil yang tak suka sangat konvensional ni. Bila dia kena banyak konvensional, dia nak tengok alternative financing tu. So dia banyak ke situ. So market masa tu banyak US, Australia. UK ada sikit. Jadi walaupun base dekat Dubai tapi tolong Dr. Daud cover market US dengan UK dengan Australia lah. Jadi long hours lah dekat Dubai tu. I see. Very long hours. Lama tak dekat Brunei 8 tahun Lama. Tak boring ke? Tak boring. Saya pergi 3 hari pun. 3 hari pun dah. Pergi 3 hari pun dah tak tahu nak buat mati kutu. Pergi 3 hari. Doktor pergi 3 hari. Ada orang pergi setengah hari. Dia kata, Mata, dia kata, macam manalah hang duduk sini. Dia kata, aku duduk 2 jam dah sampai-sampai nak balik lah, dia kata. Tapi kena Brunei ni mungkin orang tak duduk situ lama kot. Kalau orang duduk situ lama, dia enjoy. Mungkin sebab saya orang Perlis. Ada similarity. Ada common. Ada similarity itu. Perlis kecil. Jadi duduk di Brunei pun kecil. Anak-anak enjoy sekolah kat sana. Ya, of course lah kan. Anak-anak enjoy environment kat sana. Itulah dia lepas 2 tahun, 4 tahun jadi 6 tahun. Masuk tahun yang ke-6 tu saya kata okey dah lah kot. Cukup lah. 6 tahun. Apa yang Brunei ni dia macam mana nak cakap yalah of course dia Islamik, dia nak buat Islamik lah kan. Yeah. Tapi dia punya saya selalu tertanya-tanya macam Brunei ni macam mana nak cakap macam mana nak cakap perkataan ni. Dia lah duit banyak. Tapi seolah-olah dengan kita sebagai Malaysia ni, kita jiran kan, kita banyak yang sama dengan kita kan. Yeah. Tapi kenapa macam kekayaan Brunei tu macam dia kaya dia, lepas tu macam kita tak ada macam mana nak cakap limpahan tak ada spin-off dekat Malaysia. Macam limpahan kekayaan tu macam tak yalah mungkinlah miri yang jadi saya lepas tu kalau macam kita buat apa-apa yang Islamic finance ke apa yang kita macam Malaysia ni jadi champion ke apa kan, dia macam tak mungkin dia ikut tapi macam tak nampak dia tu saya tak boleh nak ni lah. Saya tak boleh nak appreciate apa sebenarnya dalam pentadbiran tu sebenarnya
diorang ni based on apa, menuju ke mana dan sebagainya tu saya cuba memahami. Dia kena duduk sana Ustaz. Dia kena duduk sana baru faham orang sana. Kenapa dia behave macam tu. Kalau tak duduk tu, kalau tengok daripada luar tu, kalau kita jumpa orang Brunei di KL pun lain. Kalau kita pergi Brunei melawat pun lain. Tapi bila kita duduk sana, kerja sana, lain. Jadi kita lebih faham kenapa setengah benda tu dia tak buat. Dan kenapa kadang-kadang kita kata, lah, bila nak buat, dia kata relax lah. Jadi sebabnya mungkin macam pelih lah kot kan. Maknanya apabila tak ada you can do anything, but you mungkin kerana situ memang monarki kan, monarki mutlak yang jadi kalau sultan tak kata tak jalan lah kan. Jadi mungkin itu juga ada ni kan. Jadi dia bagi saya dia sebenarnya ada potensial yang sangat. Dia boleh lebih ni sebab dia tak ada apa-apa halangan. Dia boleh buat apa saja. Kita ni nak macam-macam lah. Kita ni sebab dia orang kan decree, dia orang kan ada emergency kan. So practically they can do anything kan. Kita ni nak pergi ustaz, perlu lulus parlimen, macam-macam hal. Nak lobby tu lah, lobby ni kan. Dia punya keadaan dia lah. So lepas tu balik Malaysia memang dengan keadaan yang ni lah. Tu maknanya menjaga asas ni lah. Menjaga asas. Mungkin sebab dah tahu sikit-sikit sebanyak apa yang nak buat untuk asas. Sebab experience daripada CIBFM tu banyak membantulah. Yalah, dia tak adalah terlalu jauh sangat ni kan. Maksudnya dia ada common benda yang ada sama. Ada commonalities dia lah kan. Dia punya ni kan. Saya mengimpikan begitu. Bukan mengimpikan, saya nampak benda yang mudah tu kita should complement each other lah. So apa yang Malaysia tak boleh buat mungkin boleh ni kan. Tapi saya tak boleh appreciate dengan lebih mendalam kalau sebab tak tahu kan. Tak tahu. Kalau nak kerja pun takut juga. Tanya macam-macam orang kan. Cik Mata cerita pun tak apalah. Kata ni kan. Macam ni lah. Tapi it's a twice saya pergi Brunei tu banyak benda yang orang kata membuka mata terhadap banyak benda lah, banyak benda. I always imagine kalaulah Brunei masuk Malaysia ni apa akan jadi kan. Kalau imagine gitu kan. Jadi but it was turn. Itu Brunei tu ditakdirkan sebegitu tu ada dia punya rahmat dia lah. Ada rahmat dia lah. Ada rahmat dia. Ada dia punya ni kan, dia punya ada juga peluang saya cari rezeki kat situ. Jadi boleh appreciate lah. Itulah Allah bagi peluang saya tengok Arab, tengok orang Brunei kan, tengok New Zealand, tengok tempat-tempat lah. Jadi Allah bagi peluang tengok. Apa yang kalau bila deal dengan orang seperti dia orang kata Arab lah kan. Saya satu lagi yang saya takut benda tu lah. Kata apa? Dia selalu momok-momok kalau kat UAE pun kita tahulah kan. Untuk ni dengan bangsa Arab ataupun mana-mana bangsa lah. Macam mana Encik Mahta ni yalah daripada kampung Perlis yang memang satu type yang just one type of ni kan. Lepas tu boleh ni okeylah UAE kan kena ramai orang. Tapi macam mana you make yourself dekat Dubai ke ataupun kat mana, kat Singapura, kat Brunei yang maknanya boleh push diri tu untuk achieve the matlamat tu lah, matlamat untuk accomplish vision tu. Mungkin ke tak kisah, I don't care pun siapa kat depan ni, rimau ke gajah ke. Siapkan aku yang siapkan. Kau macam mana? Dia punya tu. Mungkin Allah bagi rezeki saya juga. Bos-bos yang saya dapat ni dia banyak bagi saya peluang. Dan dia banyak bagi peluang. Dia tahu okey Mata, dia bagi saya macam longkang lah, macam longkang. Macam ini dinding kiri kanan, ni ceiling di lantai. As long as jalan dalam tu okey. Jadi dia bagi flexibility dekat saya tu luas.
Dia tak adalah limitkan kongkong. Dia taklah kata okay, kau buat ni je, tak. So alhamdulillah, all the while Allah bagi saya rezeki bosses ataupun immediate boss saya yang macam tu. Dia bagi saya flexibility dan dia bagi saya assignment yang saya rasa saya boleh buat lah. Tapi takut juga menilau seorang-seorang ni kan. Itulah saya sangat macam mana ada kalau saya masih lagi itulah saya kekuatan tu lah, keberanian tu. Takut especially takut bila duit orang kan. Duit orang, lepas tu negara, sistem yang lain, budaya yang berlainan. Jadi kita ni, kalau macam saya ni, saya jenis cowboy kan. Jadi bukan kira sangat perasaan orang ataupun budaya orang kan. Jadi kita jadi macam, tapi bila takut tu, terlampau takut, tak jadi apa pula kan. Jadi mungkin yang tu saya dapat masa saya dekat RMC kot. I see. RMC punya survival skill tu dia ajar kita untuk be prepared. For everything. Dia ajar juga kita untuk fleksibel. Tapi pada masa yang sama kita kena prepare betul-betul lah. Macam nak kawat pagi, macam nak masuk hutan, macam. So mungkin itulah kot. Tapi doa mak ayah, doa family, doa kawan-kawan, bos punya doa penting lah. Yang lain tu kita redah sendiri tu redah jugalah, tapi takut juga. Takut juga. Saya duk tengok macam ikan ni, kadang-kadang benda-benda remeh yang sangat entah apa kan. Pun jadi punca yang tiba-tiba boleh jadi meletup ataupun jadi apa saja kan. Ikan go wrong anywhere kan. Kena duduk sekejap lah bila apa-apa something happen, benda cross depan tu jangan melatah lah. Duduk sekejap, ambil masa fikir sekejap. Kadang-kadang orang provoke kita. Kadang-kadang orang provoke, kadang-kadang orang beli kita, kadang-kadang orang acah kita kan. Orang cabar kita. Orang cabar. Dia cabar sebab bila dia cabar tu dia nak orang melawan dengan dia. Tapi bila kita tak lawan dia mati angin dah juga dia. Ya betul. So far itulah takat sampai hari ni tu alhamdulillah lah. Bos-bos dan juga yang orang atas-atasan saya tu dia bagi peluang untuk saya buat. Mungkin ada benda-benda yang saya buat tu salah, tak betul, tak tepat dan lambat, tapi dia bagi peluang untuk saya improve, saya cepatkan. Itulah. Tapi kalau ada peluang nak merantau, saya merantau lagi. Itulah. Kata macam maknanya ada ni lagi lah. Masih ada tak tolak kemungkinan tu lah. Tak berani nak tolak Ustaz. Kalau ada peluang, anak-anak pun tanya. Jadi anywhere else we are going. Dia dah ni kan. Tapi sebab once dah pernah been there, jadi tidaklah rasa pelik sangat kan. Mana bukanlah kata tua-tua ni mungkin tua-tua dah 55 ni mungkin slow sikit Ustaz. Fikir panjang sikit lah. Muda lagi. Fikir panjang sikit lah. Tapi okey lah. Tapi seronok tengok negara orang, tengok orang. Dan pergi atas dasar bukan melawat. Bila pergi atas dasar bekerja ni, dan ada benda yang kita terpaksa engage dengan orang tempatan, terpaksa engage lah. Kalau dia kata tunggu dekat pintu dia 2 hari, dia tak datang, tunggu je lah. Hari ketiga. Itu yang saya duk benda-benda macam tu lah. Benda-benda macam tu yang bila fikir. Tapi ada setengah orang, yelah kalau dah 2 hari, macam Cik Mata kata lah kan, 2 hari lah kan. Maknanya kata tak buat apa lah. Jadi benda tu yang kata apa, yelah selagi tak try, tak buat, kita tak tahulah kan. Kan. Tapi masa yang sama kena cari benda untuk buat lah. Memang orang kata tak ada benda nak buat sangat kat Brunei. Tapi masa dekat Brunei lah saya start cycling. Masa Brunei dah saya start main golf. Masa di Brunei dah juga saya scuba diving. Masa di Brunei dah juga saya mula banyak benda lah. Banyak benda nak buat bila kena cari buat lah. Kalau duduk melangut tu rasa memang melangut lah. Betul. Dia golf ni ada orang ajar lah, belajar main golf ni. Saya mula-mula sekali kena paksa.
Kena paksa main golf. Memang tak minat pun. Lama sangat rasa. Saya mancing pun tak minat sebab lama nak menunggu ikan tu kan. Ini kan pula golf. Kan? Bila saya nak balik 2003 tu, masa tu High Comm Malaysia dekat Brunei. Arwah. Orang Perlis. Orang Perlis dia kata, Pak Tah, dia dah meninggal. Last year ni dia meninggal. Staff dia kata, Cik Mata dia kata, Datuk kata hari Sabtu ni tee off pukul 7 pagi. Ni Datuk bagi golf set. Ni Datuk bagi kasut, dia kata. Cik Mata pakai seluar dengan baju je. Pergilah nanti swing. Saya ingat lagi hari Sabtu dia kata pukul 7 pagi. Masa dia bagi kat saya tu hari Selasa ke hari Senin kot dia bagi golf set tu. Masa tu lah menggelabah pergi driving range. Itulah mula saya main golf. Sebab Brunei pukul 6 dah boleh tee off dah. Sebab pukul 6 dah macam 7 sini kan. Ya betul. Jadi kalau main 9 lubang tu by 9 tu dah boleh masuk office. I see. 9 sempat masuk office. Walaupun bagi kos di Brunei tu dan tak mahal. Ada berapa golf course kat Brunei? 6 ke 7 ke? Banyak. Banyak juga. Banyak. Kita main pun main dengan kawan-kawan yang jenis nak relax kan, bukan nak dating kan, nak apa kan. Lawan je lah, dia kata. Bawa bola sampai satu bag hilang 20 biji ke apa ke, okey main gelak-gelak. Mula-mula hilang 20. Lepas tu hilang 10. Lepas tu kadang-kadang expert lah. Lepas tu hilang balik 20 kadang-kadang bila dah kepala otak tu fikir lain-lain kan. Tapi dia apa kata dia apa dia panggil lah, kalau dia shock, bukan shock. Yalah, shock main golf tu boleh appreciate lah. Cik Mata boleh merasai ke. Kenapa orang gila main golf tu? Kenapa orang gila main golf? Kenapa nak kurangkan handicap? Kenapa nak hole in one ketagih tu kan? Ketagih nak sebut tu ketagih. Jumpa perkataan dia shock. Ketagih tu kan. Tapi masa yang sama jugalah saya start cycling. Tu pun sebab ada kawan di Brunei tu dia kata, Yalah kita beli basikal lah, dia kata. Main golf dia kata, mungkin weekend dia kata. Hari lain nak buat apa? Ya tak ya juga saya kata. Itulah yang beli basikal tu. So pernah ujung ke ujung sepadan biasalah. Adalah try 70-60 km tu. Okey. Lepas tu dia punya pendek je sebenarnya. Pendek je. Daripada Muara ke Kuala Belait tu. Kayu santai-santai lah, Kereta pun tak ada kan. Yang best ni Brunei, kalau dia organize ride, dia ada polis, dia ada ambulans semua ikut. Jadi kita kayuh pun comfortable. Bukan cakap sini kan. Dia tak biar macam tu je. Saya pun taklah ganas sangat yang jenis ketagih kayuh siang malam pagi petang tu, taklah juga kan. Bila ada organize ride ni tu saya kayuh lah. Kadang-kadang ada lah short trip dengan kawan ni. Kawan tu pun budak senior dekat RMC dulu. Jadi satu kepala. Bila nak kayuh. Kalau tak nak kayuh pun dia tak merajuk, dia kayuh seorang. Kalau saya nak kayuh seorang, dia tak nak kayuh pun saya tak merajuk kan. Jadi senang lah. Senang. Apa tu? So yang benda-benda tu semua balik Malaysia? Tak adalah. Tak sambung lah. Tak adalah. Golf set tu dah 2 tahun dah duk tak buka plastik pun. Sayang. Tapi itulah orang kata dia nak cherish the moment tu lah kan. Lepas tu kalau dekat sepi lah, sempat. Walaupun duk rasa macam nak sempat tapi tak sempat juga. Dia punya keadaan. So Encik Mata tengok kata apa, yalah dah di luar, lepas tu jadi itu asas orang kata dia kompetensi lah kan, dari segi learning curve of the Syariah Advisor. Secara umumnya Cik Mata tengok macam mana kita punya, saya lah kalau saya sebut kita ni shot sendiri pula kan. Rasanya kita in the world dan ada the only kind of inilah its kind kan yang kita ada program apa semua. Kata apa, Cik Mata sendiri tengok macam mana? Memang ada gap lagi untuk kita improve.
Tapi kelebihan Malaysia ni because yang saya nampak tu industri memang challenging. Ya, Jadi nak jadi SC tu bukan calang-calang orang lah. Calang-calang orang, expectation pun tinggi, komitmen pun tinggi. Dia dengan Malaysia punya rushing time ni kan, dengan mengajarnya, dengan kerjanya, dengan deadline-nya, dengan apanya, wah. Saya pun heran juga macam mana setengah-setengah SC tu boleh perform dan boleh fokus, dan dia boleh partition dia punya kepala tu. Ini sekolah, ini lecture, ini part time, ini SC bank, ini SC takaful, ini SC DFI. Saya kata wow. Saya kata, kan hebat. Dia punya partitioning tu yang tak tahan tu. Gap tu nampak macam kita kena fill up the gap lah. Nampak macam ada shortage. Bukan nampak memang. Kan nampak itu bukan nampak. Itu memang nyata dan ketara. Yang saya masih cuba mencari-cari dia punya Swiss itulah. Ya. Saya cuba untuk tapi lah saya pun tak boleh buat apa-apa kan. Kita sebagai practitioner tu kita nampak tak tahu di mana dia punya nak mula tu daripada mana, sebab kalau nak kata dari segi lecturer pun dah tak ramai, maksudnya pool tu kan. Mana lecturer yang very knowledgeable tu adalah yang cuma yang sini-sini yang ada ni lah kan. Tapi dia orang pun dah masuk fasa, dah masuk 50-an, lepas tu nak masuk 60-an kan. Yang successor ni lah yang baru-baru ni kan, yang mungkin saya tak tahu macam mana nak cakap ini yang saya alami sendirilah. Apabila mungkin 10-20 tahun dulu, produk masa tu tak rencam lah. Tak ada benda yang complicated sangat kan. Jadi siapa-siapa nak mula masa tu dah boleh mula. Jadi dia boleh pick up cepat lah. Tapi sekarang ni kalau nak mula dari mana tak tahu kan. Jadi nak mula daripada mana tu, itu yang ramai yang awal-awal memang surrender lah. Dulu kalau cerita pasal product financing mudah je, BBA kan. Itu je lah. Yalah, faham. Rabah masyarakat. Sekarang ni saya pun takut. Nak ni kan. Nak ni kan. So dia lebih mencapah dan lebih ni kan. Jadi saya itulah mikir tanggungjawab siapa lah sebenarnya. Sebab untuk sampai ke level macam syariah committee ni, dia dah lepas satu level lah. Dia dah went through that position, keadaan lah. Dan kalau dia nak ambil CSA ke CSP, maknanya dia ni at least dah ada satu ni kan. Dah ada satu minimum requirement tu lah. Tapi yang kemudian ni yang saya tengok macam agak macam mana sebut, agak menakutkan pun ada jugalah. Kena cari juga Ustaz. Tak nak kena prepare juga. Dia kadang-kadang mungkin dia kalau tak campak dalam air tu tak erti juga nak berenang. Ya, betul. Jadi belajar berenang tapi bila the real swimming tu is different lah. Betul. Kan? Dan dia macam Cik Mahta sebutlah, macam mana kita devote ourselves dalam kerja komitmen ni kan. Tapi ramai yang implicit lah, tak tahan lah. RMC lain lah kan. Ada survival skill dia tinggi kan. Tapi kita ni kan yang suka yang simple-simple, kerja yang simple-simple, tak nak balik kepala. Lepas tu kalau sebut balik lambat sikit dah tak nak, dah takut dah kan. Balik lambat pun dah takut. Jadi benda yang always on the zone yang selamat tu kan. Jadi mungkin ramai orang, jadi nak katakan benda tu sebenarnya memerlukan. Kalau kita ingat yang the pioneers yang mula-mula dulu kan. Datuk Halimnya, Datuk Fazlinya yang betul-betul buat Islamic banking from scratch dulu kan. Kata susah, dia orang lagi susah. Jadi nak itulah saya masih lagi bukan kerja saya mencari pun. Cuba nak tengok
ada satu apa kata, ada satu plan yang sistematik dan strategik lah. Kita cubalah dekat asas pun kita cuba juga nak korek krim yang ada ni kan, yang ada potential. Tapi tugas kita hanyalah provide ilmu je lah. Ya, Exposure betul. Dan jadi acceptability tu industri yang kena screen. Skill set tu orang tu sendiri yang kena pulun lah. Bahasa pelihnya kita pulun lah kan. Ya, betul kena pulun. Kita boleh je bagi dia exposure setakat yang kita boleh. Itu sebab asas punya certification 22 subjek itu banyak. Ya. Banyak betul. Saya sendiri pun tak terbelajar kan. Tengok orang lain nak belajar tu pun saya kata, ya Allah. yang lepas exam minta syafaat saya tu pun ramai. Minta syafaat. Yalah, Tapi banyak. Dia punya coverage tu memang meluas. Itu pun kita kata kita boleh bagi basic knowledge sajalah. The real application. Itu pun basic tu. Basic tu. Basic knowledge je satu. Ya, itu pun kata basic kan. Tak tahu macam mana, betul lah macam Ustaz kata cakap tu. Macam Dr. Hadi cakap jugalah macam mana nak come up with someone yang solid, yang ready, yang boleh fit into the market tu. Tak tahu. Saya tak tahu Encik Mahta lah. Encik Mahta mungkin sebab dah exposure kan. Saya ni masuk sebab terpijak. Terpijak. Ter. Jadi ter tu jadi macam, dan apparently bila tanya keliling pun ramai yang ter daripada yang daripada sengaja. Jadi nasib baik yang ter ni boleh bawa. Tahan jugalah, boleh bawa juga kan. Tapi ada je yang ter yang memang tak boleh bawa kan. Jadi benda tu yang apa, kat mana nak saya apa, tak tahu nak cakap kat siapa dan tak tahu nak bawa benda ni kat siapa kan. Betul. Itu dia punya ni lah. Keadaan dia lah. Saya bila tengok apa, contoh macam orang agama pun kan, orang agama lah, ustaz, mufti dan sebagainya, yang minat muamalat ni pun tak ramai. Jadi challenge jugalah tu. Mungkin ditakutkan dengan terminologi, mungkin ditakutkan dengan finance, mungkin ditakutkan dengan untung rugi tu, mungkin ditakutkan dengan 8-9 tahun penjara, mungkin ditakutkan dengan banyak benda yang takut kan. Kan jadi benda tu ialah dia tak pernah tekan calculator pun masa dia buat syariah dulu kan. Tapi yang muda-muda ni tengok ramai yang well-versed juga. Cuma kita cuit dia sikit je. Tweak dia sikit je, dia spark tu lain lah. Ya, betul. Itu yang mudah-mudahan ada. InsyaAllah lah, maknanya kita tak adalah orang yang kata apa, orang yang tak guna ke apa kan. Maknanya insyaAllah kata sentiasa daripada zaman ke zaman ni ada orang yang akan mempertahankan muamalah Islam tu, memperjuangkan tu memang ada. Cuma kalau nak tengok yang kata cara yang lebih baik dan sistematik tu lah. Itu yang saya rasa macam ni je. Saya rasa kalau peranan asas pun kita siapkan ingredient saja. Kan kita siapkan ingredient, jadi the final menu tu industri yang masak lah. Yang mana dia nak campur garam lebih ke apa benda ke, itu biarlah yang memasak tu sendiri kan. Tapi asas, tanggungjawab asas ni dia sediakan ingredient. Jangan kurang ingredient dan jangan shortage of ingredient. Cukup lengkap ingredient, cukup amount, itu nak masak tak masak tu lain hal lah. Dia untuk seseorang scholars tu untuk willing to learn and relearn again tu, itu pun satu masalah jugalah. Sebab orang ni dah kata dah ada apa, dapat PhD, dapat title professor ke, associate professor ke, jadi dia dah tepu lah kan, nak suruh ni lagi. Jadi benda tu pun kita faham lah keadaan tu. Even tu saya sendiri pun ataupun siapa-siapa, kita dah sampai kadang-kadang dah sampai satu stage tu nak suruh pulun lagi, nak ni tu kata mungkin tengok yang masa buat CSSP tu yang senior-senior tu kan, dia kata belajar ni tak ada masalah. Exam ni dia kata.
Exam ni dia kata. Lepas tu kalau exam ni passing mark rendah okey je, dia kata Allah mak 60 dia kata ni, 30 kena betul dia kata. Ada seorang syariah scholar tu habaq kat saya lah. Masa tu sembang benda lain. Ya. Kita sembang benda lain. Lepas tu keluarlah benda kita nak buat. Adanya apa. Ada satu program lah pun. Lepas tu bila kita sebutlah perkataan hotel tamu kan. Hotel tamu tu, tamu kan. Tamu hotel. Dia dengar tamu tu, Allah tolonglah dia kata. Carilah tempat lain. Dia kata dia macam dah tak boleh. Dia rasa macam lalu depan tamu tu dia rasa trauma. Dia rasa macam padahal hotel kan. Hotel. Dia lalu tu pun dia dah macam dah trauma. Ada yang cakap dekat saya G Tower. Sekarang G Tower dah tutup. G Tower. Dia kata ya Allah sampai simpang Ampak tu dia kata. Tabung haji tu kan. Dia kata lepas tabung haji tu gigil dia kata rasa. Kata lalu hotel tamu tu duk-dak kata. Lawak betul lah dia punya. Kita paksalah kalau kita bagi knowledge, kalau kita tak test dia punya pemahaman dan dia punya berapa banyak dia grab the knowledge tu, susah juga kita nak measure. Kita bukan nak bagi dia fail pun. Tak ada niat pun nak bagi orang tu fail ataupun orang tu score, tapi kita nak uji berapa banyak yang dia lekat masa tu lah kan. Lekat lepas lekat dekat exam. Ya, kalau kira sebenarnya tak boleh menjamin apa-apa sangat pun. Kalau you dapatlah apa saja pun qualification kita ni. It doesn't really ni, sebab apabila masa you deliver tu nantilah yang akan jawabkan sama ada kan. Boleh deliver tak boleh deliver, boleh perform tak boleh perform. Quality tak ada quality. Itu market yang decide lah. Kita tak boleh nak decide lah. Saya nampak kita masih hari tu saya ada bincang dengan seorang kawan saya lah. Dalam ni lah. Dia corporate lawyer. So kita pun pernah bincang pasal benda ni, corporate directorship ni lah. Directorship kan. Jadi di Malaysia ni sebenarnya masih lagi kalau kita kata pasal syariah tu lah. Syariah tu kan. Sebenarnya kalau corporate directorship maknanya the quality of board of directors yang ada sekarang ni pun challenge juga. Balik-balik orang yang sama duduk berpuluh-puluh directorship apa semua kan. Nak cari yang betul-betul ada quality dan ada balance dan ada all kompetensi tu susah cari tu satu. Itu sebab kita sebab asas nak work together dengan ICDM. Kita nak work together dengan ICDM, kita nak polish some directorship quality. Kalau nak kata quality tu pun tak juga. Some directorship colored lah. Dan kalau dulu dia pakai baju merah je, kan kita bagi merah stripe sikit. Ada variasi, ada fancy. Ada sikit lah, ada stripe sikit. Kalau tak tu dia pakai plain syariah punya jersey saja. Sekarang ni dia ada directorship punya stripe sikit. Mudah-mudahan dia faham lah function. Mungkin ada yang tak payah masuk kelas. Mungkin dah ada yang lebih ke depan yang dia dapat peluang, dia belajar laju terus. Ni kita cerita yang tak dapat peluang dan mungkin sampai satu masa nanti dia pun tak tahu bila benda dia nak guna tu pun. Betul. Kita bagi peluang dia untuk polish some directorship. Paling kurang pun dia boleh consider. Along the way nanti kalaulah dia diminta, di offer untuk jadi directorship beyond syariah committee, dia bolehlah tahu apa benda tanggungjawab dia, macam mana dia nak behave, macam mana dia sepatutnya behave. Dan adakah dia dah cukup dengan apa yang dia ada sekarang. Itu je. Tapi pada time dia masuk dalam board meeting tu, he's alone lah. Itu nasihat lah hidup. Yelah, you decide on your own lah. Masa tu you are alone lah kan. Alone lah. Saya dulu bila orang cerita macam-macam kan, Islamic finance, Islamic banking kan. Kita ingatkan benda macam dah elok dah macam kan. Masuk mula 10 tahun dulu lah. Masuk nak nangis. Rasa macam siapalah tipu aku selama ni, macam tu nak kata.
siapalah tipu aku sama ni kan. Dia kan. Jadi sebab saya perasan lah apparently ini mungkin jealous ke ataupun hatred ke apalah kan. Ramai sebenarnya yang kerana dia masa tu lah, nasib saya masa tu saya berjumpa dengan orang-orang yang nak kata dengki ke ataupun apa tak tahulah, tapi dia sebut tu, dia kata sebenarnya dia tak dapat masuk industri for whatever reason lah kan. Dia tak dapat lah tu. Jadi dia macam cerita anggur masam lah kan. Serigala dengan anggur masam lah. Jadi bila dia tak dapat tu, so dia kata macam-macam lah kan. Tapi bila kita masuk, kata sangat banyak ruang untuk boleh. Cuma di luar tu diwarnakan oleh itu belum cerita lagi yang geng-geng Islamic backdoor riba lah, itu tak saya cakap lah kan. Itu lagi pening kepala duk tak habis-habis ini kan. Dalam kali kita tanya dia nak apa pun kita tak tahu kan. So nak tutup berislam ke? Oh tak. Tak pula. Kata sebenarnya nak apa kan. Jadi saya pun kata sabaran. Mudah-mudahan kita boleh hadapi, boleh bantulah, kita boleh contribute. Yalah, kita itulah saya rasa macam tu je, kita bagi ingredient. Tugas kita bagi ingredient, bagi raw material, nanti macam mana dia nak potong bawang tu, macam mana dia nak simpan gobis tu, macam mana dia nak goreng, dia nak supkan ke, dia nak rebus ke, tu dia. Itu dia lah. Saya bayangkan dalam keadaan kita yang macam ni, keadaan yang macam sekarang ni, kita pun tengah struggle dengan ni. Kat universiti sana, universiti antar berantah tu, yang mana-mana ni kan, kat sana lecturer duk hasut lah duk jual, kata jangan masuk banking ni. Aduh, kalau korang dah lari siap-siap kan, siapa yang jadi benda tu jadi inilah, jadi apa, tak benda tu tak selesai kan. Kalau betul benda nak improve ke apa, come over here lah, datang sini dan kita try to sort things out together. Saya pernah juga duduk dengan Syekh Hisam. Bila ada peluang event-event, bila peluang travel ni, kadang-kadang saya suka ngopi dengan dia orang ni. Okey. Syekh Hisam ke, Syekh Nizam ke, Dr. Algari ke, duduk dengan dia, ajak minum kopi, teman dia jalan ke apa benda kan. So tanya dia, what do you think about this? Well, dia kata, Syekh Hisam kata, kadang-kadang bila ada krisis tu, itu adalah satu push factor untuk pembangunan sebenarnya. Bila orang cerita tentang ketidakbetulan Islamic finance ni, dia kata, ada dua pihak yang akan faham. Ada satu yang shy straight away, ada satu lagi yang mencari. Dia kata, kat mana salahnya? Yang itu yang kita nak pegang, dia kata. Yang orang yang nak cari kat mana salahnya tu, yang tu kita pegang ni, kita tarik dia kata. Yang tak nak tadi tu, yang dah orang kata off board tu, biarlah. Biarlah kan. Kita tak payahlah nak ni dia. Kita nak jaga, dia kata, yang masih on board ni. Yang masih on board ni kita pegang dia kata, kita guide dia kata. Yang itu yang nanti mungkin dia boleh think out of box. Dia akan nampak benda tu dengan lebih luas sebab dia pernah duduk dekat border, dia kata. Dia kata kalau yang dah masuk ke dalam ni, dia kata mungkin dia taksub sikit. Itu yang kadang-kadang dia offensif, dia defensif sangat tu. Tapi yang borderline ni, dia kata kita guide dia, kita bantu dia, kita akan dengar banyak idea daripada orang yang macam tu, dia kata. So lama jugalah duduk dengan Syekh Hisam, sembang dia, ngongek. Saya belum direzekikan untuk jumpa dan bertikam lidah dengan orang-orang yang ni lah orang yang asyik bantah-bantah ni kan. Saya try tu ni pun tak adalah, saya pun tak pernah cabar saya ni kan, maksudnya setakat yang berni dia jumpa je tu, tak ada pula jumpa. Yang selalu kita nampak yang ni lah, yang macam kita jumpa ni kan, buat tu buat ni, tapi kita sendiri kata apa tak berdepan dengan tu dan tak jadi, orang kata tak diwacanakan secara sihat lah. Oh ya.
Sebabkan orang kata apa, ya dia akan terus cakap biar. apa. Jadi kita tak ada lah benda tu, sama ada nak layan atau tak layan pun satu hal juga. Kadang-kadang kita tak payah layan dia lah, kita layan orang yang bertanya dekat kita. Ada orang yang akan tanya kita, betul ke dia tu cakap macam ni. So kita ambil yang second layer tu, jangan ambil first layer tu. Sebab first layer tu dah decide. Dia dah decide, dia dah decide dia nak pegang itu kan. Yang second layer ni yang datang jumpa kita ni, yang kadang-kadang lepas main maghrib, ni yang benda ni dia cerita ni, betul. Kita duduklah dekat atas tangga kat surau ke, duduk minum teh tarik ke sekejap, lepas kuliah subuh ke, sembang sambil jalan kaki ke. Yang itu yang kita tolonglah, sebab kita rasa orang tu nak minta pertolongan. Kita tolong orang yang minta pertolongan je lah. Yang mana yang tak nak minta tolong tu susah juga kita nak tolong dia kan. Sebab dia tak minta. Yalah, betul lah. Ya, yang pasal baru ni PKP masa bank kena hentam tu seronok betul. Semua tak mengaku kerja bank. Semua tak mengaku kerja bank Islam. Ya. Tak pasal-pasal. Tapi akhirnya lah, isu dia sebenarnya policy making je. Jadi benda tu dah bising-bising dah sekali menteri kata cover semua, bagi kat semua kan. Dan selesai je. Jadi kenapa yang kata Islamic Bank sepatutnya gini tak, you takkan you tak understand we actually under the same system. Jadi mungkin orang yang datang jumpa saya tu dia tanya soalan dalam bentuk lain. Dia tak fokus kat Malaysia sebab dia tengok saya dah pernah kerja kat luar. Jadi bila dia tanya soalan, Islamic banking dekat Malaysia, kat Brunei, kat Dubai tu macam mana? Macam ni ke? Dia kata macam ni ke? Kita kata macam ni tu macam mana? Kan? Jadi dengan peluang tu Allah bagi saya rezeki untuk saya dapat buat komparatif dengan dia. Jadi bila saya masukkan argument tu dalam bentuk komparatif tu, dia diam sikit lah. Dia diam sikit lah. Sebab dia mungkin dia experience kat Malaysia saja. Dia tak pernah experience kat luar. Jadi saya bawakan experience saya dekat Dubai, dengan DFC, dekat Brunei, dengan DNBD, dekat banyak Singapore, tu. dengan MAS, dekat Australia, dekat Hong Kong, dekat mana-mana lah saya cerita lah. Gini dengan Pakistan, SBP, State Bank Pakistan, semua macam mana. So dia kata, banyak DP ni kan. Jadi dia terbuka lah sikit dia punya kepala. Kita boleh bawa dia ke tempat lain lah. Tak lagi. Betul. Memang menarik lah. Orang kata dia punya exposure dan juga orang kata apa. Tapi saya suka sebab after 40 years lepas kita berteori kan, akhirnya benda berjalan kan. Jadi itu yang penting. Itu yang penting kan. Jadi itu dia punya keadaan dia lah. Mudah-mudahan. Yang berteori tu tak jalan-jalan pun. Ya, betul. Viva bila? Viva ke? Apa yang hari tu master itu? Bukan, baru siapkan proposal, thesis lah. Thesis saya buat master. Tapi tak tahulah sama ada master tu dia akan di-upgrade jadi PhD ke, tak tahulah. Bila dapat tahu tu? Tak tahu, last week baru hantar. Okey. Itu pun boleh. Itu pun boleh diwacanakan juga tu. Buat pasal apa Encik Mata? Saya dah tak ingat lah. Saya nak jadi Tok Mudin Bank. Nak sunatkan. Sunatkan bank. Jadi saya nak convert bank dia. Okey tu. Bagi syahadah. So dia baca syahadah kan. DP ni kan. Saya minat topik tu. Topik Tok Mudin. Memang itu orang kata the easiest way to convert untuk nikah Islamic banking tu, itu the easiest way sebenarnya. Easiest way dan is proven. Proven. Daripada yang finding tu, tengok the statistik, the achievement tu besar sangat through conversion tu. As compared to saya tengok fresh. Masa bank negara buat kertas kerja untuk buat window dulu kan. Window banking SPTF tu, ingatkan macam bodoh-bodoh ya, tapi rupanya bila tengok dia punya tu dia tanya Prof Ahmad, dia tanya Mahmud Saidun,
Prof. Mahmud Saidun tu pergi tanya sampai ke tu Syekhul Azhar tu. Boleh ke tak buat window Islamic banking dalam apa holding apa dalam konvensional apa semua kan. Oh, itu satu yang kita ingatkan macam buat je lah kan. Rupanya dia buat dia consider many things lah sebenarnya. Dan benda tu proven lah, alhamdulillah. Kalau tanya Haji Rostam yang sembang Haji Rostam sebab tu memang seronok lah tu cerita dia tu. Betul. Benda tu is lah unprecedented. Benda tak pernah jadi, tak pernah ada ni. Kalau macam Pakistan dia memang haramkan terus riba haram. Pening kepala kan. Kata terus hudud terus kata pening kepala. Tak tahu ni kan. Tapi Malaysia dia ambil the middle path lah dan alhamdulillah we should be proud of it lah. Kata ini kata. Okey lah Cik Mata, dah 11.30 lama. Okay. Patut time tidur kan. Masih tidur time Brunei lagi, tidur awal. Baguslah, bagus. Tak ni kan kita apalah tenang-tenang. Okeylah Ustaz, Doktor. Terima kasih banyak Cik Mata atas perkongsian yang sama-sama. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita boleh Alah, kita boleh berusaha lagi lah untuk insya-Allah. Sama-samalah kita kena buat. Terima kasih banyak Cik Mata. Kita berni lagi lah insya-Allah. Insya-Allah. Saya offkan recording dulu lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.